Kitabul Wudu. Bab pertama dalam kitab ni, hadis-hadis tentang wudu dan firman Allah, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas, yang berhadas kecil, maka basuhlah, berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu sampai ke buku lali. Abu Abdullah berkata, Nabi SAW menjelaskan bahawa fardu wudu itu sekali-sekali. Nabi SAW juga berwudu dengan membasuh anggota wudunya 2 kali 2 kali dan 3 kali 3 kali. Beliau SAW tidak melebihi 3 kali. Ahli ilmu tidak suka sikap keberlebihan dalam berwudu dengan melampaui perbuatan Nabi SAW. Bab kedua, sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hammam bin Munabbih bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sembahyang orang yang berhadas sehinggalah dia berwudu. Bertanyalah seorang lelaki dari Hadramaut, apakah itu hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut, sama ada yang berbunyi atau yang tidak berbunyi. Bab ketiga, kelebihan wudu dan orang-orang yang berseri-seri wajah serta anggota-anggotanya kerana kesan-kesan wudu. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nu'aim Al-Mujmir, katanya, saya naik ke atas bumbung masjid bersama Abu Hurairah, dia pun berwudu, lalu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan berseri-seri wajah dan anggota-anggotanya kerana kesan-kesan wudu. Maka sesiapa di antara kamu hendak memanjangkan serinya itu, bolehlah dia melakukannya. Bab orang yang tidak berwudu kerana syak sehinggalah dia yakin. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa saudaranya, bahawa dia mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang terasa bahawa dia mengalami sesuatu, yakni semacam mengalami sesuatu. Yang dimaksudkan di sini ialah terkentut di dalam sembahyangnya. Nabi SAW bersabda pula, bersabda, janganlah dia berhenti atau pergi, yakni meninggalkan sembahyangnya itu selagi dia tidak mendengar bunyi atau mendapat bau, yakni kentutnya. Kita tengok semula. Kali ini terjemahan ini sekali dengan ulasan ringkas. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita akan terus buat gini lah seterusnya. Paling ringkas ni ulasan paling ringkas untuk Bukhari. Kalau nak kiranya nak syarah panjang benar lah. Tapi hak tu insyaAllah lah ketika yang lain. Buat masa ni cukuplah sekadar ni dulu. Kitabul Wudu, dalam kitab besar dia, iaitu kitab At-Taharah masuk tu. Imam Bukhari seperti mana kita maklum, dia mulakan kitab dia dengan Kitabul Wahyi, lepas tu Kitabul Iman, lepas tu Kitabul Ilm,
Ini sekarang ni yang keempat, iaitu kitab taharah ataupun kitabul wudu. Jadi tertib dia tu memang dia ada maksud dia lah, ada maksud. Seperti selalu kita duduk sebut dah sebelum pada ni pun sebut iaitu memang iltizam Imam Bukhari. Iltizam dia dalam menyusun kitab dia ni ialah dia mesti ada munasabah, dia panggil. Jadi kesesuaian. Kemudian kita panggil kesesuaian, kesinambungan. Ni orang kata. Dari segi bab-bab dia tu, tertib bab dia tu. Tidak saja-sajalah dia buat tu. Hak ni bab apa, lepas hak ni pula dia ada maksud dia yang tersendiri. Dan di situlah adanya kelebihan Bukhari ni. Di situ. Hak nombor satu sekali orang tengok situ. Walaupun dia tidak royak maksud saya buat kitabul wudu selepas ni gini tak royak, tapi orang faham. Ibarat kata kita kata orang yang baca sajak ataupun syair lah, bahasanya tinggi. Kalau sajak lah terutamanya, tak tahu titik mana, tapi orang boleh faham. Mana-mana faham tu lah. Mana-mana faham tu lah. Jadi kau cerdik tak, kau halus perasaan dia, kau banyak dia boleh ambil daripada situ. Dengan sebab itulah banyak syarah-syarah Bukhari ni. Dan tak ada siapa dia kata mana-mana orang ni bagi pendapat. Tidak begitu. Supaya sajak tu lah. Kalau orang tidak dalam, dia tak faham baca. Enggak dia nak ayat rekah gini tergantung. Kadang-kadang dia buat tu nampak zahirnya tidak teratur. Dia ada maksud dia. Macam dalam bab wuduk ni kita tengok, tertib dia ni tak serupa. Tidak mengikut kita kata mula-mula basuh tangan, bismillah basuh tangan, kromo, isap air ke hidung, kita kata basuh muka. Tidak lagu tu cara. Tak teratur tu buat apa. Sedangkan dalam Quran dia sebut basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki kan. Ada tertib. Apa dia tidak buat tertib tu? Tidak tertib ni. Setengah orang kata, tak kena ni, tak molek ni, kocak jadi Bukhari. Dia ada maksud dia. Dia buat gitu tidak ada maksud dia. Situlah dia nak ayat fikiran dia, hanya buah dia. Kepada orang yang tengok dari segi zahir saja, dia kata celaru boleh jadi Imam Bukhari, tak ada susun molek ni bukan ni. Kocak. Dia akan kata begitu. Tapi kalau orang yang belajar sungguh, Bukhari ini tidak gitu. Setiap yang dia buat tu ada tu. Sebab tu penat dia buat kerja ni, ni tak serupa dengan kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain dia tulis juga tapi tak setara ni. Tak apalah. Lepas daripada wahyu, itulah kita ni dapat iman. Kalau tidak tak dapat. Daripada wahyu itulah kita tahu apa dia, kita kena percaya. Rekah cerita ni iman. Sebab tu iman itulah hak paling penting. Dan hak paling istimewa dibawa oleh wahyu itu iman. Iman itu tak boleh nak dicapai dengan akal. Kalau tak ayat tak boleh nak tentukan. Itu iman. Kalau nak kira lepas iman, hak nombor satu sekali kita di mari, Allah Subhanahu taala buat kita ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yani untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala. Untuk menyatakan ubudiyah kita. Yani kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak utamanya. Ibadatlah hak utama. Kalau nak kira lepas iman itu hak sesuainya ibadat. Ibadat selalu. Sebab ibadat tu tujuan asal. Maksud asal kejadian manusia. Walaupun ibadat itu dibahagikan kepada khusus dan umum. Terutamanya ibadat khusus itulah yang tak boleh nak faham tu. Ni kita tidak tahu ibadat saat ni kecuali dengan kita dapat wahyu, kita percaya kepada Allah tu, barulah kita nak bersyukur kepada dia. Hakikat ibadat itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah. Kalau nak kira lepas pada iman itu ibadat selalu. Tetapi oleh kerana ibadat ni dia tak boleh buat ikut serah gitu. Dia kena ada ilmu. Dan nilai ibadat pun tidak sama. Bergantung kepada ilmu kita. Kalau kita
buat sikit pun dengan sedar, tahu molek cara-cara dia tu, kita dapat banyak. Kita dapat banyak. Tapi kalau kita tidak tahu cara dia, kita dapat sikit, walaupun masa mengambil masa banyak kita buat tu. Situlah nak kepada ilmu. Ilmu ni luah. Hak nombor satu sekali, ilmu hak kita nak tahunya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Setelah kita tahu siapa dia, kenal dah, kita beriman dengan dia. Setelah kita tahu siapa Nabi, apa semua tu, lepas tu apa yang kita nak buat? Kita nak buat lagu mana? Hak tu perlu kepada ilmu. Ilmu tu pun daripada Quran juga asalnya. Lepas tu sunnah menjelaskannya. Sunnah menjelaskannya. Imam Bukhari buat marilah Kitabul Ilm. Lepas Kitabul Ilm, hak nombor satu sekali, hak ni lah. Tapi ibadat tu sebenarnya hak maksudnya semaya tu, ibadat tu sendiri. Ibadat tu sendiri. Yang ni semaya, kita kata puasa dan sebagainya. Tetapi oleh kerana hak ni dia tiada syarat dia tak boleh nak buat selalu gitu. Hak tu dia kata kena ada ilmu. Maka Imam Bukhari tengok, begitu juga ulama-ulama lain pun serupa lah dalam bab ni. Dia tengok hak perlunya gapo dia, syaratnya, iaitu air semaya. Kena tahu gapo dia najis, gapo dia suci, gapo dia. Kena tahu waktu dulu. Sebab semaya tidak diterima kalau tidak suci. Suci tu suci lagu mana? Kita tengok zahir suci dah, tak suci lagi, ada lagi kekotoran dalam bentuk lain, najis dalam bentuk lain. Hak tu yang kena tahu tu. Sebab tu dia pergi kepada wuduk dulu. Lepas pada tu baru semaya. Kalau nak kira maksud sebenarnya semaya. Semaya tu hak nombor satu sekalinya. Dari segi ibadatnya, dalam banyak-banyak ibadat tu semaya hak nombor satu sekali. Tapi nak buat benda tu, semaya tu tak boleh melainkan dengan kena cukup syarat. Syarat dia apa dia? Antara lainnya yang disebut di sini ialah tentang wudu, dan mana seseorang itu tidak dalam keadaan berhadas. Itu maksud tertib Imam Bukhari. Dari segi wudu, kita masuk kepada bab ni. Dari segi wudu makna dianya dari segi bahasa, makna dia cerah, sinar, seri. Itu makna dia belaka wudu. Cerah, sinar, seri, bersih, cuci. Itu makna wudu dari segi bahasa. Serupa juga dari segi tulisannya, tapi dari segi baris dia kalau beza sikit dari segi bahasa Arabnya, baris wadu, bukan wudu, wadu. Kalau wadu ejanya macam tu juga, tapi baris dia wadu maknanya air yang kita gunakan untuk buat ambil air sembahyang, itu wadu. Yang bahan pencuci itu. Itu nanti akan datang, kita akan jumpa Imam Bukhari guna wadu. Dia bukan wudu, sini wudu. Akan datang ada tempatnya dia guna wadu. Wadu tu maksudnya air yang digunakan buat bersuci. Itu maksud wadu. Sebagaimana kita maklum, air ni kan semua tak kira lah, agama gapo, ke bangsa gapo, ke bila-bila ke, kalau kata nak menyucikan sesuatu, membersihkan sesuatu, dia akan guna air. Memang itu asal, dia akan guna air. Sebab air itu memang sesuatu yang menyucikan. Anzalna minas samai ma'an tahura. Dalam Quran pada sebut, kami turunkan dari langit air yang menyucikan. Air itu sifat dia tahur, menyucikan, membersihkan. Dengan sebab itulah ni semula jadilah fitrah manusia, tabi'i manusia dari dulu lagi, dan bila-bila pun tidak Islam pun terima air ni sebagai bahan pencuci utama. Allah Subhanahu Wa Taala juga maknanya pakai hak ni dengan makna hak semua orang faham. Tetapi lebih lagi ke depan, hak tu tak faham dah lah. Hak cuci setakat zahir tu memang faham lah dengan air tu. Tetapi ada hak tak faham, kita tak ada kotor apa, tangan muka ni tak ada kotor apa, kena ambil, kena basuh juga. Hak tu tak faham dah lah. Hak tu. Dan
Kalau kita buat hal ni, kita akan dapat seri, cerah, sinar. Sinar itu dalam dunia ni pun nampak, di akhirat lagi lebih-lebih lagi. Di akhirat nanti lebih-lebih lagi, yang mana kita pada bab yang kedua tadi, bab yang ketiga, fadlil wudu, kelebihan wudu dan ghurrul muhajjalun, jadi berseri-seri saya esok di akhirat nanti, hari kiamat nanti berseri-seri. Itu makna seri itu dia ada kaitan dengan seri di akhirat, guys. Dan di sini dia nak ceritanya suci-suci ni apa maksud dari segi falsafah pula kita tengok, dari segi falsafah dan hikmah wudu ni, hikmah wudu. Kalau kita perhatikan, dia najis itu ada dua, najis aini, orang panggil najis hukmi, dua. Aini ni memang hak kita boleh tengok dengan mata kepala kita lah. Boleh hidu bau dia busuk, tu najis, kotor. Sesuatu yang kotor ni memang tabiat manusia. Kejadian asal manusia tu tidak suka, cemar, nampak ni comot, cemar, berlumuran, tu tak suka. Mata kita tak sedap tengok serabut. Begitu juga kalau bau busuk, itu pun gitu juga. Dan boleh dikesan, boleh dilihat. Kalau kena bau busuk, itu najis aini. Ada ain, ada bendanya. Satu lagi najis hukmi. Hukmi ni maknanya pada hukum saja, dari segi kira-kira saja dikatakan najis itu. Pada hakikatnya tak ada zahirnya. Padahal kalau kita tanya orang kafir, dia akan kata tak ada, bersih, kamu bersih, ada. Tapi bagi kita tidak. Sebab apa? Najis ada lagi pada kira-kiranya, pada hukumnya. Apa dia? Iaitu hak itulah hadas. Kita panggil hadas. Berhadas, hadas kecil, hadas besar. Itu makna kotor. Tidak cerah, tidak bersih, tidak berseri. Hak tu yang kita panggil hadas itu hukmi. Walaupun kita zahirnya tak ada kotor, tetapi bila kita nak buat amalan-amalan tertentu, kita kena bersihkan. Bersih itu dengan cara dia lah, dengan cara wuduk ni, dengan cara mandi kalau misalnya kita kata, kalau hadas besar. Kalau hadas kecil, dengan cara berwuduk. Wuduk ni akan menghilangkan najis tadi, najis hukmi tadi, hak pada kira-kira tadi. Najis hukmi tu dia akan menghilangkan. Jadi apa ni sebenarnya hikmahnya? Dari segi falsafahnya, apa yang Islam ni buat benda ni? Kalau kita perhatikan, dia kata innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrikun itu najis. Najisnya dia sebut najis tu najis lagu mana? Tubuh dia kata tak boleh pegang kau, kita salah kena basuh tangan kau, lagu mana? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Misalnya apa ni, arak, judi, azlam, ansab dan sebagainya, patung, itu adalah kotor, dia kata. Kotor. Maknanya bila kotor, misalnya patung, anak patung, ataupun berhala lah, kita kata berhala, kalau kita pegang tu kena basuh kadang kotor. Kalau kita ambil lah berhala lah, ansab itu makna dengan makna berhala lah, itu paling berat lah kita kata. Apakah kena basuh tangan? Adakah ada kekotoran di situ? Tak, tapi Tuhan kata rijsun, kotor. Begitu juga judi. Judi tu macam-macam kan, alat tu, daun teruk lah, macam-macam lah alat dia tu. Jadi apakah kalau kita pegang hal tu, mana kotor jadi tangan kita? Zahirnya tak kotor, tapi dikatakan kotor. Itu. Dari segi Islam ni dia ada pengajaran di sebalik tu. Dan kalau orang tahu pengajaran ni, maknanya tahu dari sudut hadisnya, dari sudut Qurannya, dari sudut hikmat dan falsafahnya, bila kita beramal tu kan kita serah. Baru serah. Bila kita beramal baru serah. Dia nak cerita gini, dari segi falsafah, iaitu semua manusia tahu kalau bau busuk tu tak sedap lah, tak sih.
dia nak perilah lah tu. Nak cuci lah. Begitu juga kalau tengok cemak, tak suka juga dia. Hak tu kamu faham, semua manusia faham, semua faham kan? Semua faham. Tapi kamu tahu ke ada lagi sesuatu yang kotor, hakikat dia. Hakikat dia. Zahirnya dapat tidak kotor. Zahirnya serupa dengan hak lain-lain juga. Pitih kita kata duit yang kita curi, kalau kita beli nasi lauk, kenyang apa tu lah. Dengan hak kita tidak curi, hak kita buat kerja dengan peluh-pelah, kita kata dah serupa aja. Tetapi hak ni haram, hak tu halal. Hak ni pada hakikatnya najis, kotor tu. Kotor tu. Kalau Tuhan bui bau-bau busuk, kita tak akan boleh makan. Kalau Tuhan bui nampak kotor tu lah. Dan orang-orang Allah SWT nak bui nampak, memang nampak. Adalah ketika-ketikanya Tuhan nak bui sebab lain-lain lah dia nak bui tu. Nampak lah. Ini benda. Begitu juga i'tiqad. Kita nampak kepercayaan ni kan, nampak tak ada apa. Dia pun baik je. I'tiqad tu kotor, tak betul tu, cemar tu. Cemar. Jadi percaya bahawa Tuhan ni beberapa dan macam-macam lagi yang tidak layak dengan Tuhan, itu kotor tu, tak sesuai. Kita bubuh dalam jiwa kita, dalam fikiran kita. Hak dalam fikiran kita tu nampak kau? Hak dalam hati kita tu, perasaan kita tu, keinginan kita nak buat jahat, nak gitu gini, orang nampak? Tak nampak. Itulah hukum itu. Pada hukumnya kotor tu, kotor. Perlu kita bersihkan daripada kehidupan kita. Itu tujuan dia. Jadi dia nak ayatnya, kamu faham hak ni. Kalau kamu sudah faham hak ni busuk lagu mana, kotor tu lagu mana, tak sedap dipandang, kamu kena ingat hak ni pun lagu tu juga. Hak kotor ni pun lagu tu, hak kotor dalaman ni pun lagu tu juga sebenarnya. Kalau kamu tu ditunjukkan, diberi nampak, maka kamu pun tak sih, tak tergamak nak makan. Kalau duit hak haram tadi tu, dengan cara curi ke apa, tak caralah, kamu tak akan tergamak. Kamu tak akan tergamak nak sembah berhala, nak apa namanya, memiliki kepercayaan syirik, tak akan. Manusia tak akan nak, seperti mana dia tak nak. Siapa-siapa buat tidak Islam pun dia tidak nak kotor tu. Tetapi nak ayatnya manusia ni faham bersih, lebih bersih pada kita lagi. Cuba kita tengok di negeri-negeri barat, bukan main bersihnya. Pada pokok kayu ada, tapi macam tak ada pokok kayu, cuci jalannya. Bersih. Mana pandai dia jaga kebersihan zahir. Belum tentu lagi orang yang tahu betul tentang kebersihan zahir ni, dia tahu kebersihan hak dalam. Sebab tu duduk syirik lagi. Sebab tu boleh lawan perintah Allah. Kalau orang dia tahu berterima kasih, kalau orang lembut-lembutnya dengan orang yang nak lalu sikit, excuse me, please, tahu, boleh kata, thank you, boleh, nak terima kasih, dia reti. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak reti. Kalau ada pun memang fitrah manusia ni, dia nak terima kasih, dia terima kasih dalam bentuk yang Tuhan tidak redha, bukan lagu tu caranya. Situ. Sini bendanya. Jadi apabila kita faham gitu, nampaklah wuduk ni hak nak bersih hak tu. Hak najis hukmi tu, najis dalaman itu. Itu tujuan wuduk. Dan setelah kita faham hak zahir, hak ni dia boleh laku, semua orang boleh faham. Dia royak setingkat lagi, biar meningkat, barulah pandang kita manusia. Kalau tidak, binatang berhenti. Setengah-setengah dia tak sih. Setengah-setengah tu. Kucing itu pun setengah-setengah tak sih makan tikus. Kalau kita duduk ajar dia makan sedap-sedap, tak sih. Macam-macam tak sih. Begitulah nak ceritanya. Kalau sekadar tu, binatang pun boleh. Manusia ni dia tidak tu, tidak sekadar tu, dia kena lebih lagi. Itu dia nak cerita. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang keduanya, kita kata wuduk ni. Apa dalam Quran kita tengok, Imam Bukhari mula-mula mari ayat tu. Mula-mula mari ayat tu apa? Bila kamu nak semayang, kamu basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Apa?
Dia nak ceritanya apabila manusia ni apabila berhadapan dengan sesuatu ini ia sampai kepada dia tu ke dia. Dia faham tu ke dia. Beberapa perkara. Dia akan bertindak lagu mana. Ni. Inilah hak disebut dalam ayat ni. Inilah asasnya. Bila kita tengok molek kau tak molek kau, kita tengok negara dia, muka. Dia kena berdepan. Kita manusia. Berdepan, berhadapan. Dengan sesuatu tu. Susah ke, senang ke, kotor ke, bersih ke, kita tengok. Bila kita tengok benda suka, kita nak ambil. Kita tengok dulu. Kita bau sedap dulu. Baru kita nak ambil. Kita guna tangan. Muka dulu kan. Muka tu makna tengok tu. Kita berhadapan dulu. Pada tu kita nak ambil. Kalau kita tak boleh ambil, kita akan guna fikiran kita. Tu kepala. Akal kita. Akal kita pusat dianya ni di kepala. Sebab tu Tuhan buat kepala manusia ni di atas sekali. Tidak seperti binatang, kepala bawah, depan. Macam-macam lah kepala tu. Sebab memang kehidupan kita dari segi falsafah lah, kehidupan kita ni nak dia tinggi. Hak ni hak atas sekali. Dia nak pergi ke tempat yang tinggi. Hak tu sebenar kejadian manusia. Tapi kalau binatang adalah ke bawah kepala dia, ada ke depan, mana dia nampak depan dia tidak nampak atas. Jadi kita fikir dengan akal kita. Tu sapu kepala. Kita fikir dengan akal kita. Lagu mana kita nak capai? Kalau tak payah lagi, tak boleh dengan tangan, kena guna kaki. Hak lebih lagi. Orang kata gelepah habis tangan kaki. Makna habis ring tu buat kerja tu. Dengan segala usaha, segala daya, segala kemampuan yang ada kita buat. Tengok. Dia situ. Sebab tu Tuhan dia sebut pak. Lepas tu perinciannya Nabi sebutlah. Perincian Nabi SAW sebut, iaitu atas muka ni saja, paling banyak. Mata, hidung, mulut, telinga, di muka ni saja. Jadi hak muka ni masuk muka. Sebelum pada tu, mengikut hak Nabi SAW ajar, seperti mana akan datang kita akan jumpa, basuh tangan, komo, gapo semua tu. Hak ni duduk pada muka. Oleh kerana 2-3 perkara ni kan, dia duduk pada muka, sebut muka saja. Masuk dah, sebut muka saja. Telinga ni oleh kerana dia masuk dalam bahagian kepala. Bahagian kepala. Dengan sebab itu bila sapu kepala sekali dengan telinga, dia sudah masuk dah situ, tak payah sebut dah. Dalam Quran ni dia rengkah, dia padat. Tak ada adalah orang lain. Jadi dia sebut pak pun situ sebenarnya masuk belakang dah. Hadis menjelaskan. Dan kalau kita perhatikan semua anggota ni, kalau kita bilas sesuatu tadi, 7 semua. 7 ni apa? 7 ni apa? Isyarat kepada neraka. 7 pintu. 7 pintu neraka. Dan manusia ni masuk neraka kerana apa? Kerana salah satu daripada 7 anggota. Situ. 7 anggota inilah yang membuatkan panah dia. Panah. Sebab tu orang yang buat tak molek kan, hidup dia gelisah, resah. Panah dah tu. Kita tidak nampak zahir panah. Tidak perlu seperti panah lain tak, tapi lagu lain. Gelisah, tidak tenang, baloh semua, kasar, tidak lembut, tidak halus, benci membenci, tidak ada mesra, tak ada kasih sayang, tak ada. Sebab apa? Dia panah. Hak panah ni sesuai dengan dia, api neraka. Api neraka. 7 anggota ni lah. Ada kalanya manusia pergi ke tempat tu, kaki. Ada kalanya manusia guna tangan dia. Ada kalanya manusia kecil, dia kata uduh kau kan, ngopak kau gapo kau, kita kata Ada kalanya manusia ni dengar, ada kalanya dia melihat, ada kalanya dia khayal, fikir saja. 7 isyarat kepada 7 neraka. Neraka tu panas. Kalau panas, kalau api dalam dunia ni, orang buat kan nak padamkan air. Tengok, itu falsafah dia. Air jirulah, cucurlah. Jadi seseolahnya
anggota tadi kita sejukkan, kita padamkan dengan air, yang mana asal lagi kejadiannya sejuk, dan dapat memadamkan api. Itu khasiatnya. Api membakar, air memadamkan. Tengok dari segi cara dia buat tu, tidak kata begitu saja dah. Agama ni kalau nak tengok dari sudut falsafah pun tak boleh lawan Islam lah. Dari sudut falsafah sekali, tak usah tengok dari sudut tu pun sudah orang padan dah cukup dah untuk tertarik dengan agama. Tetapi kadang-kadang kita, oleh kerana kita tak tahu kan yang kita buat tu apa, gapo dia maksudnya, kita tak tahu, tak serah lah. Apa tu 3 kali. Nanti akan datang dia sebutlah 3 kali. Tak boleh lebih daripada 3 kali. Kalau lebih zalim orang tu, melampau. Kalau lebih apa? Dia isyarat kepada taubat. Taubat itu rukunnya 3. Rukunnya 3. Taubat tu. Taubat itu dia nak bersih hak dalam. Sebab itulah ada doa selepas daripada ambil ismayat, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahhirin tu hak suci luar, tawabin tu hak suci dalam, cuci kat dalam. Taubat. Hak ni hari semaya perbuatan kita tu sudah makna taubat dah. Bayangkan kalau kita ingat setiap kali ambil air semaya ni, aku ni cemar ni, kotor ni, macam janji dengan Allah Subhanahu Taala dah ni. Kalau aku taubat tu menyesal, berazam tak saya buat semua dah, dah berhenti. Berhentilah. Awak nak buat dah, kalau buat dah berhenti. Lepas tu jangan berhenti saja, menyesal. Jangan menyesal saja, dia kena berazam tak saya buat dah. Kalau lagu tu ada setiap kali bila kita ambil air semaya ni, setiap kali kita ambil air semaya ada lagu ni, kita akan berasalah kita ni, bila kita buat pula berbohong dengan Allah SWT, pelawak dah lah. Tadi aku kata aku tak saya kecek lagu tu dah, koma dah, cuci dah mulut. Setara kita buh gigi tu, setengah-setengah orang kan buh gigi tak saya dah makan malam tu kan, tak saya dah. Sekarang tu je lah makannya, minum, gosok gigi dah kata dia. Maknanya bila cuci tu tak saya dah kan. Sepatutnya gitulah. Bila kita buat pula kita akan ingat, tadi aku berjanji dah. Kalau dengar orang kita berjanji setengah mana kita jaga. Cuba fikir. Kalau dengar orang kita malu, Allah lagilah. Sepatutnya. Sebab apa? Banyak benda hak dia beri kita. Orang tu yang kita malu sangat tu, dia sangat dia beri kita. Dia sangat. Setara tu pun kita jaga. Jaga belakang lah. Dari segi masanya kalau berjanji, dari segi berurusannya kita jaga. Apa Allah Subhanahu Taala yang segala-galanya beri kita. Tak boleh nak nilai, tak boleh nak royak gas banyak mana nak bayar. Kita tak ada. Tak jaga. Kita akan mari malu kepada Allah SWT. Tadi janji dah berapa kali dah, tapi Allah SWT ni Maha Pengampun. Hak tu saja ada, hak tu saja. Allah SWT ni suka kepada orang-orang yang bertaubat. Tawabin mana dia suka mengampunkan orang. Hak tu saja ada. Kalau tidak berat benar kita. Malu benar. Susah. Tapi buat tadi ada sifat tu. Banyak kali pun tak apa, asal kita ni berubah. Hak tu lah. Asal kita ni berubah. Bila kita ada hak ni kan, kesedaran ni, oh iya, dia akan berubah, mesti berubah. Kalau tidak, dia tak ada rukun taubat tu. Tak betul. Berhenti, berazam tak saya buat semua dah, nyesal, tak ada. Tak ada. Sebab tu dia 3 kali. Dah basuh tu, hak tu. Basuh 7 anggota itu. Kalau kita tengok, memang nampak benar hikmat besar tu. Sebab apa? Kita suci hak luar apa? Fikiran kita tidak semesti suci. Kadang-kadang kita tengok orang ni baik depan, rupanya dia tu peragut lah, macam-macam lah. Kita tak tahu, tak nampak tu kotor. Sebenarnya kotor. Sebab tu ya suruh ambil air sembahyang macam tu, walaupun zahirnya suci. Kita kata apa ni, suruh ambil air sembahyang juga. Sebab kita ni ada kotor semacam, ada semua. Kalau tak ada pun, kalau tak ada kotor pun, dah sudah jadi kebiasaan kita nak suci. Kita
kita akan itu juga. Sebab buru gigi lah. Tidak semesti buru gigi itu kerana makan. Lekat celah gigi, tak mesti. Orang yang sudah biasa dengan kebersihan, dia akan suka. Sebab itulah Nabi SAW suka buru gigi. Benda molek. Sebab tu air sembahyang ni, kalau kita katakanlah tak ada dosa dah, molek juga. Sebab benda cerah ni kan, kalau cerah lagi apa ni? Pelita tu cerah dah. Kalau cerah lagi, kan wuduk ni mana sinar, tak sinar cerah lagi. Semua kan nak cerah. Apa-apa. Itu dengan sebab itu kita tengok dari sudut falsafah memang sangat tinggi. Tak boleh lawan. Dari segi agama kita ni, kalau kita nak tengok dari sudut tu pun lebih daripada orang lain. Dan biar kita mengaji, biar boleh jawab. Sebab kalau orang kafir dah, mungkin dia tak berapa nak. Kalau kita royak kan ayat Quran, hadis ni, dia tak ada nak pegang hal tu. Cuma kita royak dari sudut falsafah. Sebab itu penting falsafah tu pun. Tapi falsafah lagu tu lah, jangan falsafah ngaruk tu. Falsafah ngaruk boleh jadi siapa? Engkar Tuhan pula. Tak sah lagu tu. Kalau kita kaji falsafah hukum Islam, falsafah akidah Islam, orang memang moleknya nampak. Kemah. Hak tu kalau kita royak kepada orang kafir, mudah dia faham. Dan dia akan tertarik. Kalau tidak kan, kalau orang kata, nah, apa? Ambil air semai macam putih beliung mandi nak. Basuh hujung-hujung nak ke dia. Dia kata, kita pun tak boleh royak. Cuba kalau kita royak tadi, kurang-kurangnya misalnya kita kata, betapa hikmat dia tu. Nampak situ kebijaksanaan tu. Dan inilah lebih sesuatu ajaran dia duduk pada gitulah. Kita boleh tengok kok ni comel, tengok kok ni comel, tengok kok ni comel, semua comel sempurna. Tuhan nak. Naknya seri. Bila ada seri ni cerah ni, mana kita boleh nampak lah. Hak kotor apa ni, hak tempat apa ni kotor, tempat yang cemar, kita boleh nampak bila ada seri tu. Hak tu nak. Kitabul wudu. Tak apalah panjang tu kita. Kitabul wudu di sini isyarat kepada akhirat besok. Bila kita ni wudu, kita jadi cerah, bersinar esok. Nabi SAW pun kenal orang Islam, umat dia ni kenal. Ni kesan daripada wudu nak royak besar, maknanya bukan dalam dunia ni saja. Hikmat dia tu ke akhirat besok, kepada mahsyar besok. Nampak lagi kesan dia. Zahirnya kita tak nak nampak apa-apa. Dalam dunia tak nampak. Tetapi itulah hakikat. Kitabul wudu. Bab maja' fil wudu. Ini bab tentang apa-apa yang sampai kepada kita berhubung dengan wudu. Hak sampai kepada kita berhubung dengan wudu, tengok Imam Bukhari mula-mula sekali. Walaupun kita hadis, dia tu ulama hadis, ayatnya ulama Islam ni sepakat, siapa-siapa tak ada kecuali. Nombor satu sekali Quran. Lepas tu baru hadis. Tengok Imam Bukhari semua bab mana-mana Quran. Di sini dia sebut, kalau nak kira punca ataupun asas bagi hukum wuduk ni, dia ada dalam Quran. Tu kelebihan kita. Kalau agama lain tak boleh nak ayat. Dia buat gini ni buat apa? Ada dalam kitab suci dia kah? Dia buat gini. Kita ni boleh tanya belakang. Bukan dalam perkara ibadat, perkara lain pun ada. Dalam Quran ada? Ada. Kalau tak ada dalam Quran, dalam hadis. Hadis tu menerangkan Quran. Ada. Itu antara keistimewaan kita Islam ni. Agama Islam. Dia sebut ayat Quran dulu. Ayat Quran yang mana? Ni. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, Imam Bukhari beriltizam sama-sama. Setiap awal bab dia akan isyarat kepada awal. Setiap akhir bab dia akan isyarat kepada akhir, tamat, selesai, sudah. Memang lagu tu. Hak ni dia tak ayat. Tapi orang yang perhati, memang lagu tu. Nampak? Dia nak cerita kepada dia. Kalau kita nak buat sesuatu yang memerlukan kesucian batin, tawaf perlu, sembahyang perlu, walaupun zahir kita suci, kita kena ambil air sembahyang. Kena mulakan dengan air sembahyang. Mula, ada makna mula situ. Sembahyang tu mesti kena mulakan dengan air sembahyang. Situ ada makna mula. Mula tu duduk situ.
Yang keduanya, dia nak cerita, iaitu hukum wajib ambil air sembahyang. Hukum wajib ambil air sembahyang. Kalau nak kira, sebelum pada tu ada dah air sembahyang. Bahkan Siti Sarah dulu, isteri kepada Nabi Ibrahim dulu, dia pun ambil air sembahyang. Dia pun ambil air sembahyang. Jurej, dalam Bukhari ni sendiri pun ada sebut, akan datang kita akan jumpa insya-Allah. Jurej, dia nak sembahyang, dia ambil air sembahyang ni. Jadi apa kelebihan hak ni? Di sini nak ayatnya air sembahyang dengan perincian seperti ini. Dengan perincian seperti ini, dan air sembahyang dengan hukum seperti ini, yang ini wajib, tidak sah, kemah hukum. Bermula daripada ayat ni. Sebelum ayat ni dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Ma'idah ni makna surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Sedangkan sembahyang tu di Mekah lagi. Apakah sembahyang sebelum pada tu? Tak ada air sembahyang? Ada, tapi hukum dia setara mana? Tu hukum. Hukum pada ketika itu bukan sebagai wajib. Permulaan hukum wajib daripada ayat ni. Makna mula juga tu. Permulaan hukum wajib bermula daripada mana? Daripada ayat mana? Perintah mana? Ni. Sebelum pada tu dari segi buat-buat gitu. Dan tidak ada pula ada perincian betul-betul seperti yang ada kemudian ni. Maknanya hak-hak diceritakan dengan jelas, dengan tepat, supaya kita amalkan. Ini berdasarkan ayat ini dan perincian Nabi SAW selepas tu. Adapun sebelum pada tu tidak dikira sangat. Sebab apa? Sebab kedudukannya bukan wajib. Dengan sebab itu perincian pun tak perlu mana lah. Tak perlu mana. Tapi kalau benda ni penting sangat, siapa tak sah, kena royak. Lagu mana? Hak kena royak dengan perincian lagu ni bermula daripada mana? Ni. Bermula daripada sini. Itu Imam Bukhari. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu berdiri nak pergi sembahyang. Kalau tidak berdiri, kalau duduk cokoh, tak boleh nak bangun. Tak perlu ambil air sembahyang kah? Pula. Dan hak ni kalau nak sembahyang. Kalau tidak nak sembahyang, tak perlu kau ambil air sembahyang. Banyak lagi kan benda lain. Hak perlu ambil air sembahyang, hak perlu ada air sembahyang. Lagu mana? Lagu mana? Lepas pada tu, dalam keadaan lagu mana ni kena ambil air sembahyang ni? Maknanya dalam keadaan orang tu suci dah kau, dalam keadaan musafir kau, dalam keadaan duduk di rumah kau, macam-macam lah kemungkinan boleh. Dia tak ada sebut. Dalam keadaan berhadas kau, tak jelas. Tak jelas. Dalam ayat Quran ni cara dia tu halus lah. Tu dia kena bak tafsir pula lah. Bak tafsir. Tapi secara ringkasnya kita boleh sebutkan di sini idza qumtum ila shalah, iaitu ada ulama mengatakan hak ni memanglah di peringkat awalnya setiap kali nak sembahyang air sembahyang. Air sembahyang. Setiap kali nak sembahyang air sembahyang. Lepas pada tu dia ringankan sikit. Setiap kali nak sembahyang tidak air sembahyang, asal berus gigi. Lepas pada tu ringan lagi, tidak perlu. Tidak perlu dah. Setiap kali nak sembahyang tu tidak perlu ambil air sembahyang. Kalau sudah ada air sembahyang dah tak apa. Buh gigi pun tak perlu dah. Itu dia 3 peringkat. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, iaitu dia kata hak ni bila nak bangun sembahyang ni, kalau tak ada air sembahyang maka wajib perintah ni. Kalau sudah ada air sembahyang, perintah ini adalah istihbab, makna molek. Tetap ada. Bila kamu nak sembahyang, ambillah air sembahyang. Kalau sudah ada air sembahyang dah pun, makna lebih molek. Kalau nak buat lagu ni pun boleh. Gitu. Kebanyakan ulama mengatakan dari segi tara dia lah, hak dia, iaitu hak betul-betul kena ambil air sembahyang bila seseorang itu sudah berhadas. Bila seseorang itu sudah berhadas, barulah dia perlu kepada air sembahyang. Dan dia nak buat, nak sembahyang lah, dia nak bangun sembahyang. Maknanya kalau orang tu tak ada air sembahyang, tidak semesti dia kena ambil air sembahyang lalu. 2 jam sebelum pada tu, adakah perlu ambil air sembahyang lalu? Bila batal air sembahyang, kita kena ambil air sembahyang lalu? Tak. Yang perlu di sini bila kita nak sembahyang. Itu contoh. Dan kita nak buat apa-apa yang perlukan kepada air sembahyang, baru ketika itulah
Sebelum pada tu tak wajib atas kita, tak dosa kalau kita tak ambil air semaya pun. Tapi bila kita, sebab tu dia kata bila nak semaya, maknanya kalau sebelum pada tu kita tidak nak semaya ataupun tidak nak buat sesuatu yang memerlukan air semaya, tak perlu, tidak jadi wajib. Jadi wajib ni bahkan tidak sah semaya apabila kita berhadas dan kita nak semaya, ketika tu. Kalau tidak ketika tu tak wajib. Begitu juga yang lain-lain. Kita tidak nak tawaf, duduk Mekah pun tidak perlu ada dalam kata air semaya semua, menyusahkan. Islam ni bukan nak menyusah. Jadi hak ni dia cerita sini nak suruh mudah. Tara dia, suk dia mana situ. Tak apalah. Kalau kita perhati kepada ayat ni, dalam ayat wuduk ni dia tak ada ayat. Dia tak ada ayat apa nama ni, dia tak ada ayat tentang niat, dia tak ada ayat tentang apa nama ni, tartib. Tak ada ayat, cuma dia susun tu gitulah dia sebut. Kalau kita perhati dalam mazhab Syafi'i misalnya, dalam mazhab Syafi'i, dia orang-orang tua teka semua kan, apa dia, pak basah dua kering. Apa dia, pak basah dua kering. Maksud dia tu rukun wudu. Rukun wudu. Maknanya wudu itu tidak akan sah, tak akan jadi kalau tak ada hak ni. Pak basah hak kena air itulah. Dua kering itu maksudnya niat dengan tertib. Tertib, susunan. Kayak Allah SWT sebut basuh muka dulu, lepas tu tangan, lepas pada tu sapu kepala, lepas pada tu basuh kaki. Tertib tu, tertib tu. Tak boleh kita basuh kaki dulu. Itu. Sebab Tuhan sebut gini. Tuhan sebut gini. Nak basuh kaki dulu, nak sapu kepala dulu, tak boleh. Dia kena basuh muka dulu. Itu tertib. Niat. Niat tu dia faham bila nak bila nak bangun untuk sembahyang. Kita nak bangun tu idza qumtum ila salat. Bangun tu apa bangun tu? Bangun saat ni tu apa? Bangun nak pergi Jamal ke? Kau nak pergi Kedah ke? Kau bangun tu nak apa? Ila salat, untuk sembahyang, ya tak? Jadi bangun tu untuk sembahyang. Tu orang Syafi'i dan orang lain yang kata ada apa nama ni, niat tu dia faham situ. Mana ada maksud kan bila nak. Sebab tu dia tak kata bila nak sembahyang. Jadi bila nak tu orang lain kata. Ada yang mau kata niat tu pada ketika tu kau bila bangun tu. Kau bila? Kau pada ketika Allah Akbar tu. Bila niat ni? Kalau dia mau terima lagu tu niat, kita boleh terima kata dia, tak apalah lagu tu. Ingat, memang kita bermaksud nak buat apa-apa ni, nak minum air. Bismillah. Ke mana niat? Tika mana niat? Adakah sebut nawaitu syurbal ma'? Nah. Lillahi ta'ala? Dah. Tak ada. Apa nama ni, nawaitu tu lah. Usalli kau apa dia ke? Asyrabu lillahi ta'ala. Adakah sebut lagu tu? Tegak-tegak kau misalnya? Tak ada. Kita nak. Nak tu. Kalau demo maksud niat tu gitu, orang lain pun boleh terima kata dia. Tapi niat demo tu lagu lain kata dia. Tak apalah. Nak ayatnya hak Syafi'i tu terima gitu. Imam Bukhari nak cerita bila dia mari ayat dia nak tolak tu pendapat tu. Itu cara Bukhari. Dia nak tolak pendapat tu. Bagi dia tak kena tu. Hak wajib ni dia kita kena faham dulu. Hak rukun gapo dia? Syarat gapo dia? Air sembahyang ni gapo? Air sembahyang ni syarat ke rukun? Syarat ni hak sebelum tu. Hak sebelum daripada sesuatu. Rukun ni hak sebahagian daripada sesuatu. Rukun. Misalnya kita kata, kalau kita kata rukun air sembahyang. Maknanya basuh muka. Mana tak boleh, tak jadi air sembahyang tu kalau tak ada buat tu. Dan ia tu sebahagian daripada air sembahyang.
wudu orang panggil, itu rukun. Tapi kalau di luar daripada hakikat, itu bukan rukun. Dia panggil gol lain lah, gol lain. Sama ada kalau sebelum tu misalnya air semaya kepada semaya, syarat, bukan rukun. Sebab air semaya itu bukan sebahagian daripada semaya, tapi sesuatu yang diperlukan untuk semaya. Itu syarat. Imam Bukhari dia tak setuju dengan hal tu. Dia tak setuju. Imam Abu Hanifah dan ramai lagi dia kata tak. Dia kata hak rukunnya hak dalam Quran. Tu. Sebab tidak mau tu tak terima. Pak basah dua kering itu tak boleh. Tak saya terima. Hak ni lah. Ada sini. Hak tu. Kalau sebab tu dia kata, kalau niat tu maksudnya kita nak buat sesuatu, dan kita sesuatu yang kita boleh pilih, sesuatu perbuatan ikhtiari orang panggil, yang kita boleh pilih dan kita sedar buat tu. Hak tu niat. Kalau niat tu kita boleh terima kata dia. Tapi kalau niat ni nawaitu ataupun usolli kalau misalnya kalau semua dia tak setuju. Dengan gitu lafaz itu. Jadi sini dia tak terima sebab apa? Sebab tak ada tu kan. Tak ada tu kan. Cuma ada tu maksud lah, dengan maksud tak boleh tak khabar. Kalau dalam keadaan tak khabar tengah tidur misalnya dah. Tengah tidur kau ngigak ambil air semaya sah ke tidak? Tak jadi. Sebab apa? Dia tidak ada maksud. Idza qumtum ni bila kamu nak, mana maksud? Ada maksud. Dengan sedar. Kalau mengigak tak jadi. Ambil air semaya dah tak ada bila. Ketika tidur tak ada ngigak, jadi kita bangun ambil air semaya. Tak khabar gitu mu, sah ke tidak? Tak boleh. Pasal apa? Tidak ada maksud. Tidak ada qiyam. Tu qiyam. Dia tu kata tak sih. Dia hak ada sini apa dia? Pak tu. Tertib pun tak ada. Mualak pun tak ada. Kalau di Syafi'i dia terima niat ada. Dia pakai innamal a'malu binniyat. Pakai hak umum tu lah. Pakai hak umum, hadis umum tu. Jadi hak ni amalan. Hak ni pun termasuk dalam amalan ni kata dia. Bahar panjang lah hak tu pulaknya. Kalau bahar Arab jadi panjang lah. Ya kau ni amalan. Amalan tu apa maksud? Hak maksud amalan tu. Dia panjang pula lah. Hak maksud amalan sebenarnya semaya tu. Dia pun kata pun. Hanafi, Bukhari ke apa kata semaya tu. Tu maksud amalan yang dimaksudkan sebenarnya. Ada pun ayat semaya tu tidak amalan yang maksud dia tu sendiri itu ada maksud dah. Alat je tu. Alat ataupun saluran untuk sampai kepada maksud. Innamal a'malu binniyat menyebutkan tentang amalan yang dimaksudkan. Amalan misal semaya. Semaya ada. Niat ada. Semaya. Sebab semaya tu amalan yang dimaksudkan. Memang hak tu hak kita nak. Air semaya ni tidak kerana air semaya tu saja. Tak. Kerana kita nak semaya. Sebab tu ambil air semaya. Jadi kerana lain. Maksud dia tu kerana benda lain. Bukan kerana dia tu sendiri. Tak. Dia kata. Baiklah. Kita kata kalau niat tak ada. Sebab apa sebut gini? Tertib. Abu Hanifah, Imam Bukhari serupa. Dia kata tak ada tertib. Basuh kaki dulu boleh. Asal ni buat ni. Lepas tu kita kata tu yang sebut dalam Quran. Nak sebut lagu mana? Nak sebut lagu mana? Dia mesti kena sebut dengan salah satu lafaz. Takkan nak sebut boleh sebut sekali farsilu wujuhakum, dekat wujuhakum tu nak sebut arjulakum juga. Lagu mana? Mestilah kena ada tertib dalam sebutan. Tertib dalam sebutan bukan bermakna tertib dalam perbuatan. Gitu. Tertib pada sebutan. Sebutan mestilah kena sebut sosok takkan. Polok pak karah tu nak sebut sekaligus. Nak sebut lagu mana? Boleh kita sebut pak karah tu sekaligus? Tak boleh. Mestilah kena ada tertib. Walaupun dia kata tertib ni memanglah kita pun kata molek kalau tu lagu ni, tapi tidak sampai rukun. Sampai tak sah dak. Nak rukun dia kena terai. Sini tak terai lagi kata. Tu dia bagi kod tu. Ni tertib tak ada. Tertib ni hak ni kerana nak sebut, pakai panggil. Kerana nak sebut. Bukan tertib ni dengan maksud nak mengikat kita dari segi kita nak buat mesti ikut lagu ni. Tak, tidak lagu tu.
Lepas pada tu dia kata, ni dari segi nahwu lah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu wa arjulakum. Dia kata, cuba dia perhati, ataf tu ataf dengan dia kata. Kalau orang belajar nahwu dia reti lah, nahwu Arab, ataf dengan dia, ataf dengan waw. Basuh muka kamu dan tangan kamu, dan sapu kepala kamu, dan kaki kamu. Dan kalau kita dan dia tak berapa jelas kan bahasa Melayu dah, bahasa Arab tak lagu tu, tidak lagu tu. Ataf dengan waw limutlaqil jam'i, itu makna dia. Kalau ataf dengan waw memberi makna semata-mata himpun, bukan maksud nak ayat mana dulu mana kemudian. Tak. Misalnya kalau kita kata syariba Khalidun wa Muhammadun wa Abdullah, misalnya kita kata Muhammad, Khalid, Abdullah minum air. Dia nak ayat situ dengan waw, syariba Khalidun wa Muhammadun wa Abdullah. Apa nama ni? Khalid, Muhammad dan Abdullah minum air. Jadi dia guna waw. Guna waw nak ayat sama-sama buat benda tu minum air. Bukan nak ayat mengikut tertib tu Khalid minum dulu, lepas tu baru Muhammad, lepas tu baru Abdullah. Tak, tidak mana lagu tu. Sebab dan waw di sini, bukan fa. Kalau fa li ta'qib wa tertib, barulah ada makna tertib. Misalnya kita kata syariba Khalidun fa Muhammadun. Khalid minum, lepas tu Muhammad. Lepas tu baru ada tertib. Sebab fa li tertib wa ta'qib. Waw tidak. Waw ni limutlaqil jam'i, semata-mata nak himpun, nak ayatnya semua tiga orang tadi minum air, tapi tidak nak ayat siapa dia minum dulu. Tu tak cara tu. Boleh jadi hak kemudian dia sebut tu hak tu minum dulu, boleh jadi. Hak ni minum pagi, hak ni minum tengah hari, hak ni minum petang, boleh jadi belaka. Tak, tidak semesti selalu hak ni minum, lepas tu hak ni minum selalu. Tak mesti. Kalau dengan waw, sini Allah SWT guna waw, bukan fa. Dia tidak kata faghsilu. Faghsilu tu hak mula-mula. Hak tu fa jawab, idza tu jawab kepada idza tu dari segi nahwu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dia tidak kata faghsilu wujuhakum fa aydiyakum famsahu bi ru'usikum. Faghsilu. Tak ada lepas tu. Lagu tu tidak dengan fa tapi dengan waw. Jadi guna waw di sini memberi arti tidak tertib. Kod tu dia pergi kepada orang tak ngaji, dia tak sampai situ. Dia kira kita baca lagu ni lagu tu. Tapi kalau kita ngaji Bukhari ni tak boleh duk setara biasa tu, tak ada faedah lah ngaji Bukhari. Kalau kita nak ayat pakar ambil kesimpulan pak bahasa dua kering, selesai. Tu Fiqh Syafi'i, boleh lah belajar lagu tu. Ni bukan Fiqh Syafi'i. Bila bukan Fiqh Syafi'i, kena ayat cara dia. Cara dia hanya gitu, dia faham gitu. Tak jelas kata dia. Tapi memanglah kalau buat lagu ni molek, cuma tak sah tu, tak sah. Berat tu. Dia mau kata lagu tu dia kata. Dia kena terai hak lagu tu. Tahap rukun ni dia kena sama berat dengan hak ni, sama berat dengan, sama terai dengan hak ni. Kalau semata-mata sebut tu, itu tak boleh jadi dalil sebab tadi. Sebab tadi, sebab ataf dengan waw, orang yang mengaji nahwu Arab dia tahu limutlaqil jam'i. Ataf dengan fa li ta'qib wa tertib. Baru ada tertib. Kalau ataf dengan fa, ni bukan fa. Jadi. Tapi waw di sini yang digunakan. Tengok. Dengan sebab itulah tadi saya sudah sebut dah di awal tadi. Imam Bukhari bab wuduk ni dia tak teratur. Tak teratur. Cuba tengok. Kitabul Wuduk. Semaya tidak diterima tak apalah tu. La yatawadda. Bab takhfifil wuduk. Itu mukaddimah dia. Isbaghil wudu, bab ghaslil wajhi bil yadain, basuh muka. Bab tasmiyah ala kulli hal. Lepas basuh muka tu baru bismillah. Bab bismillah. Padahal kalau kata bismillah dululah. Ni panjang ni bab ni. Dia buat tidak tertib. Campur dengan hak lain, tengah bab-bab lain duduk tengah. Menunjukkan mualak itu tidak ada. Imam Malik kata mualak ada. Mualak ni makna lepas hak ni jangan lama lah. Lama tu setara mana? Misalnya jangan sampai kering. Jangan sampai kering.
Basuh muka tu lama duduk buah sampai kering dulu. Lepas tu baru basuh tangan. Tak boleh lagu tu. Bukhari ni dia buat ni cara dia ni tak teratur. Pisah dengan benda-benda lain pula dah. Istinjak dengan air, dengan gapo ni, istinjak masuk jamban gapo ni. Tak teratur. Apa ni, istinjak dengan batu, lepas tu wuduk sekali-sekali, wuduk 2 kali, wuduk 3 kali, basuh kaki. Basuh kaki dulu. Lepas tu baru isap air ke hidung ke apa, baru komo. Tengok tak ada tertib. Ni bab-bab, cuba kita tengok bab. Orang kata Imam Bukhari ni dia tak ada semua. Dah, tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Ada dah lah orang kata lagu tu. Ulama-ulama lain bantah. Misalnya Dawudi, salah seorang syarih Bukhari ni juga. Dia kata Imam Bukhari tak teratur sini. Dia kata tak molek susunan dia. Jadi sepatutnya boleh jadi dia tak ada. Kalau nak tahzib, nak tangkih, tak ada. Orang lain ramai-ramai tu. Dah. Dia ada maksud dia. Dia nak ayatnya tak ada tertib lah. Tak ada tertib lah. Tak apalah dulu ke dia apa. Itu tujuan dia. Sebab tu lepas pada basuh kaki tu isap air hidung. Komo. Tu bab dia. Cara dia susun bab tu dia ada maksud tu. Dia bukan saja. Situ. Lepas tu dalam banyak-banyak ni dia tak ada bab. Tak ada sabuk bab. Niat. Tak ada. Hak lain dia buat belaka. Bab basuh muka. Bab isap air ke hidung. Bab komo. Bab basuh kaki. Ada. Bab niat tak ada. Dia nak menunjukkan mazhab dia. Faham dia? Sini kita nampak Imam Bukhari sebagai mujtahid, faqih, seorang ahli fiqh. Dia faham daripada Quran, dia buat kesimpulan sendiri. Daripada hadis dia buat kesimpulan dia sendiri. Serupa dengan Imam Syafi'i, tak ada beza. Serupa dengan Imam Malik, lagu tu juga cara. Dia tidak bergantung tengok orang lain kata lagu mana. Tak. Dia sendiri tengok. Dan dia sendiri buat. Jadi mualak ni mana tak teratur lah, tidak selalu tu. Sebab tu diselai dengan benda-benda lain. Dia nak tolak Syafi'i dari segi niat dan tertib. Dia nak tolak Malik dari segi mualak. Ni cara dia buat. Bab ni. Tak apalah. Hak basuh kaki, sapu kepala ke apa tu, dia ada bab-bab suku, kita bicara sana lah. Abu Abdullah berkata, Abu Abdullah ni maksudnya dia sendirilah. Abu Abdullah ni Imam Bukhari. Itu maksud Abu Abdullah. Abu Abdullah berkata, ini sebagai merendah diri lah macam orang lain lah. Tidak dia tidak kata saya berkata. Tak. Dia tidak kata saya. Dia kata Abu Abdullah, seseorangnya orang lain yang tidak dikenali. Padahal dia dah. Itu cara ibarat kitab dulu lah. Kitab dulu dia rajin kata lagu tu. Padahal dia dah sendiri dia kata gitu. Setengah orang dia kata ni maknanya menunjukkan bahawa hak selepas ni anak murid dia susun. Qala Abu Abdullah tu bukan Imam Bukhari kata. Imam Bukhari katanya wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak qala Abu Abdullah tu anak murid dia Firabri tu ataupun hak lain-lain lagi. Ia kata di sini. Imam Bukhari kata wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kata gitu tapi sebenarnya tidak gitu. Hak ni Imam Bukhari sendiri dah. Cara zaman dulu tu dia guna gitu. Imam Bukhari kata Nabi SAW menerangkan. Dia bagi ayat Quran, lepas tu dia kata wa bayyana. Wa bayyana. Dia nak isyarat kepada apa dia? Kepada hak Allah Subhanahu Taala kata tu dia tidak sama dengan hak Nabi hak Allah Subhanahu Taala kata tu sebagai rukun. Hak tu asas benar. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak di luar daripada hak tu, hak disebut oleh Allah Subhanahu Taala tu. Isap air ke hidung, komo, macam-macam lagi lah. Hak disebutkan dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni sebagai tabyin, mubayyin, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dia nak ayat tu. Dalam Quran sudah sebut dah tugas Nabi, kerja Nabi, apa dia? Allah SWT menurunkan, kami menurunkan Quran litubayyana lin-nas, supaya engkau jelaskan kepada orang apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tugas Nabi ialah menjelaskan apa yang tersebut di dalam Quran.
Nabi sebagai mubayyin. Mubayyin makna sesuatu yang gitu saja kok. Kalau nak hak lebih sempurna lagi, hak cara Nabi. Tapi hak ni bukan hak rukun. Hak rukunnya hak sebut dalam Quran itulah. Hak Nabi SAW sebut tu dia bukan rukun. Hak tu nak ayat hak maulid. Dan sebagai perincian, basuh muka tu kan nak kira dalam tu ada dah hisap air ke hidung. Masuk dah muka juga kan tu. Koma pun atas muka juga koma pun. Jadi hak Allah SWT sebut basuh muka tu lagu mana? Hak sempurna. Hak Nabi SAW buat. Hak sempurna. Tapi kalau sekadar sah tu basuh muka saja, tak isap air ke hidung, tak koma, tak apa. Sah dah ni. Sah dah. Dia nak ayat hak asasnya hak tu. Nabi SAW menjelaskan yang lebih sempurna. Hak sunat, menunjukkan sunat. Hak dalam Quran tu benda lagu ni. Sebab itulah dalam nota kaki ni kan saya tulis ni, walaupun Imam Bukhari nombor 1 tu membuat bab khusus untuk wudu dengan membasuh tiap-tiap anggota wudu yang perlu dibasuh sebanyak sekali dan mengemukakan juga hadis musnad tentangnya. Cuba kita tengok. Akan datang ada ni, ada bab wudu sekali-sekali basuh. Seperti akan dapat dilihat nanti. Tetapi di sini beliau mengemukakan hadis itu secara ta'liq. Hadis itu secara ta'liq. Mana akan datang dia mari hadatsana lah. Awak sebut sekali, 2 kali tu. Ada bab suku lah. Tapi di sini dia kata Nabi SAW menerangkan bahawa fardu wudu itu ialah sekali-sekali. Basuh sekali-sekali. Hak tu hak fardunya. Tahu mana? Allah SWT raya. Jadi perintah Allah SWT ni kalau nak kira, tu dia apa? Dari segi kaedah, fiqh. Ni benda ni kalau orang ahli fiqh dia jelera benar lah. Dia nampak lah betapa Imam Bukhari ni halus. Bila Allah SWT perintah kita buat apa-apa, dia memberi arti berapa kali. Misalnya dia kata basuh muka, berapa kali basuh? Dia kata, setiap perintah menunjukkan satu, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan beberapa kali. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia kena pergi buat haji ke Mekah. Kena. Berapa kali kena? Bila dia sebut gitu secara umum, itu mana sekali. Hak wajibnya sekali. Hak lain nak buat boleh, tapi hak wajib wajib. Dosa kalau tak buat, cukup syarat dia. Sekali. Gapo-gapo pun gitu kaedah dia. Jadi Imam Bukhari buat kesimpulan, kalau Allah SWT kata basuh muka, basuh tangan, hak ni makna berapa kali? Sekali. Baru makna lepas perintah Tuhan tu. Tuntut tadi tu suruh basuh. Tuntut tadi tu baru lepas, baru jadi apabila kita buat sekali. Nabi SAW menerangkan wuduk tu sekali-sekali. Maksudnya hak fardu. Hak fardu tu sekali-sekali. Adapun dia buat 2 kali, itu tidak fardu dah lah. Sunat dah lah. Sunat dah lah. Hak 3 kali, sunat dah lah. Hak 4 kali, tak boleh hak tu. Dia royak dah. Nanti akan datang. Ada. Hadis. Ni lah. Di sini dia sebut secara ta'liq. Ta'liq ni kita kena faham lah. Dia kata Abu Abdullah kata Nabi SAW menerangkan annal fardal wudu marratan wa tawadda'a aidan marratain wa thalathan. Nabi SAW juga ada ambil air sembahyang dengan basuh 2 kali atau 3 kali. Dia royak sini mana ada sanad dia? Mana ada sanad dia? Tak ada. Adakah dia kata hadatsana? Ada. Kalau sebut dalam tajuk macam ni tajuk hak kita buat tulisan tebal ni kan, bul ni, hak ni tajuk orang panggil. Tarjamatul bab orang panggil. Ataupun al-abwab wat tarajim. Imam Bukhari. Tajuk. Hak sebut dalam tajuk ni dia tak berubah sanad tu. Itu orang panggil sebut secara ta'liq. Ataupun rawahul Bukhari mu'allaqan. Kalau dalam bahasa Arab. Dia sebut gitulah. Imam Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq. Tapi di sini ta'liq di sini dia kalau sebut dalam tajuk ni, orang boleh jadi timbul macam-macam fikiran. Kadang-kadang Imam Bukhari dalam tajuk ni dia bubuh suatu hadis yang tidak menepati syarat dia. Mana dalam kitab dia ni tak ada. Ada kalanya gitu. Ada kalanya ada. Tapi dah bukan dia sebut dari tempat lain, tempat dia macam hak ni. Ada. Bukan menunjukkan hak ni dhaif ke ataupun sahih tapi tidak menepati syarat dia, ada.
tinggi hak ni. Dalam kitab dia ni pun ada. Tapi apa dia tidak sebut sanad? Nak rekah lah. Sebab sini bukan maksud sebenarnya ayat tu ada 4 suku. Sini nak ayat sekadar Nabi SAW menjelaskan firman Allah SWT tu berapa kali? Hak wajib. Sekali. Ada ambil air semaya 2 kali, 3 kali, tapi dia tak lebih daripada 3. Dia nak isyarat tu. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW tu selalu juga kita dapati ia bukan sebagai wajib, tetapi sebagai sunat, sebagai sesuatu yang elok dibuat, lebih sempurna kalau kita buat. Allah SWT menyebutkan hak asas. Kalau Nabi SAW menerangkan tu lagu mana? Tadilah muka. Muka tu tak terai tu. Bila dia ambil air semaya komo, tu baru terai. Itu kan dalam bahagian muka juga. Tapi kalau tidak komo, tidak sempurna, sah dah. Kalau tidak isap air ke hidung, makna tak rata, kata tak rata. Bahagian muka tu tak rata. Walaupun dari segi bahasanya, muka tu padan dah. Allah SWT sebut tu, kalau kita ambil air semaya ni tak isap air ke hidung, tak komo pun padan dah. Sebab muka ni, kalau kita tanya bahasa Melayu kan, orang bahasa Melayu tak boleh, apa muka tu orang panggil muka, tak boleh royak. Tapi kalau bahasa Arab tidak lagu tu, apa wajah, kita pun panggil juga wajah kan, ambil Arab lah tu. Apa wajah tu orang panggil wajah apa, dia boleh royak. Itu menunjukkan bahasa dia tu tinggi, tua, bertamadun, berakar umbi. Itu bahasa. Kalau bahasa tu tidak berakar umbi, dia mudah tarik lah, mudah cabut. Ni tidak. Kita tengok luas kat tu, dalam tu panjang lagi. Makna bahasa yang mengandungi falsafah dia. Itu bahasa Arab. Sebab tu Tuhan pilih. Wajh ni maknanya apabila kita berhadapan dengan seseorang, kita nampak gap dia. Tak sempurna kalau kita tengok kaki, kita tengok perut, kita tengok tangan. Tidak lagu tu. Orang kalau jumpa, dia akan tengok muka. Tu baru puas hati. Apabila kita berdepan gini, kita nampak sekat mana. Hak nampak ketika berdepan tu lah. Wajib tu maknanya berdepan, depan. Hak nampak depan. Hak nampak depan sekat mana? Sekat tu. Itulah wajah. Dalam hidung tu tidak nampak, dalam hidung tu. Dalam mulut tu tak nampak. Biasanya orang tutup mulut. Takkan dia ngangor. Apa je kalau ngangor jadi rimah pula. Hak biasa kalau jumpa biasa ni orang pukul gambar. Gitu. Hak mana nampak? Sekat tu. Itulah muka. Sebab tu orang panggil muka. Sebab ketika berdepan tu itu yang kelihatan. Sebab tu orang panggil wajah. Wajah tutung makna dia. Muwajahah makna berhadapan muka. Muwajahah daripada waw jinha juga asal dia. Tapi hak tu saling beradab muka. Itu wajah. Wajah dah masuk dah. Tetapi kan lebih sempurna. Sebab ni rongga tu di bahagian muka juga. Nabi SAW tunjuk kepada kita, menjelaskan kepada kita maksud muka dalam arti kata yang sebenarnya. Dalam arti kata yang sebenarnya lebih lagi daripada hak zahir itu, iaitu dalam mulut dan isap air ke hidung. Tak apalah. Dia berwuduk juga 2 kali, 3 kali, tapi tidak lebih daripada 3. Dia tidak lebih daripada 3. Oleh kerana Nabi SAW ni tidak lebih daripada 3, lagu tu lah dia nak buat. Sama ada sekali. Dia tidak buat lagu tu sama jarai-jarai lah, nak menunjukkan ni pun cukup dah. Boleh, kena sah dah. Ada kalanya 2 kali, ada kalanya 3 kali. Nak ayatnya boleh 3 kali, tak ada lebih daripada tu. Paling banyaknya 3 kali. Lepas pada 3 kali tu kan, bila ulama-ulama tengok cara Nabi SAW ni, tak ada buat lebih daripada 3 kali. Sebab itulah mereka buat kesimpulan kariha. Ahli ilmu tidak suka. Ahli ilmu tidak suka ataupun menganggap makruh sikap berlebihan dalam berwudu. Lagu mana sikap berlebihan dalam berwudu? Dengan melampaui perbuatan Nabi SAW. Dengan melampaui perbuatan Nabi SAW, maka dia jadi makruh. Makruh. Tapi kalau lebih-lebih, makruh tu kalau biasalah kita kata,
mungkin kita orang was-was ke sikit, dua ke tiga ni, basuh sekali lagi, tak apalah, tak okeylah. Nak buat ibadat ni siapa dosa dah pula tu, salah tu tak? Tidak gitu, dia ada kelonggaran, sebab tu makruh je. Ke mana-mana pun makruh pun kurang juga, jadi kena beringat lah. Kena beringat, janganlah sampai jadi was-was tu. Bila ulama tengok situ lah, Nabi tak ada buat. Bila tak ada buat, dan dia kata pula, faman zada ala hadha au naqasa faqad asaa wa ta'adda, ataupun faqad asaa au zalama. Begitu. Sesiapa yang, dalam hadis Abu Daud ada sebut, sesiapa yang buat lebih daripada hak tu atau kurang, berarti dia telah bertindak jelek, berkelakuan tak baik, dan telah menzalimi, ataupun telah melampau. Itu yang kita kata terjemah melampau. Dalam ni nota 4 tu bawah tu, cuba tengok di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah. Hak tadi, hak kita sebut tadi, hak Abu Daud, Sunan Abu Daud. Tapi dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah tersebut bahawa Nabi SAW berwuduk membasuh setiap anggotanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesiapa yang membasuh lebih dari 3 kali berarti dia telah bertindak jelek, berkelakuan buruk, dan melampau. Tak ada sebut sesiapa yang melebihkan atau mengurangkan. Tak ada. Sesiapa yang melebihkan, cuba perhati, kat alah kelebih tu, hak tu tak molek. Alah kurang tak apa, nak 3, nak buat 2 tak apa. Tidak jadi makruh, tidak jadi makruh. Hak makruh ni alah kelebih. Tu. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah, sesiapa yang melebihkan daripada hak tu, dia tak ada sebut hak kurang. Dalam Sunan Abi Daud dia ada sebut sesiapa yang melebihkan atau mengurangkan. Maknanya dua-dua segi, lah kelebih pun tak boleh juga, alah kurang pun tak boleh juga. Kebanyakan ulama, ramailah ulama kata, hadis Abu Daud ni tak berapa sedap ni, tidak mahfuz kot. Tidak mahfuz mana tidak terpelihara. Kalau tengok lain-lain tak ada sebut naqasa tu, dia ada sebut zada saja. Dengan sebab itu mereka kata boleh jadi ini tersalah ke perawi ke, waham perawi ke. Sebab apa? Kalau kita tengok, kalau kurang tu kurang daripada hak mana? Kalau kurang daripada 3, tak ada siapa dia pertikai kan? Bapa zalim, bapa tak moleknya. Kurang daripada 3, Pak Nabi sendiri pun dah buat kan? Takkan dia buat benda tak molek, kalau dia kata tak molek, dia sendiri buat. Kalau kurang daripada 1, tak sah hari sembahyang. Apa makna? Kurang. Dia fikir gitu. Tapi orang lain yang terima, riwayat Abu Daud tu pun dia terima, riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah ni pun dia terima. Dia kata hak tu maksud kurang tadi tu, kurang lagu mana? Iaitu kurang daripada 3. 1, ada yang kata gitu. Kurang tu dengan maksud sesiapa yang mengurangi, tak cukup lah, siapa tak buat. Hak tu makna zalim tu, tak boleh juga. Hak tu makna zalim, hak tu makna berkelakuan buruk tu, melakukan sesuatu yang jelek. Mana kalau kurang tu tak jadilah sembahyang. Bukan alah kelebih saja tak boleh, bukan alah kurang. Kalau 1 pun tak buat, atau buat tak sepenuh, sekerak, separuh saja kita buat, maka sembahyang tu tak sah, sia-sia. Itu makna zalim. Pak nyayah ke diri sendiri, tak nyayah apa sembahyang tu enggak, kita kata tak jadi, tu tak terima, zalim lah tu. Buat nyayah ni tidak semestinya buat nyayah kau orang, buat nyayah ke diri sendiri. Sebab tu dalam Quran kata walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka hak sebenarnya buat nyayah ke diri sendiri. Nyayah ke diri sendiri ni lagu tu lah, buat benda hak tak ada faedah, hak meletihkan diri. Jadi mereka kata boleh pakai kedua-duanya boleh pakai. Kedua-duanya boleh pakai. Bahkan kalau kita ambil kira hak riwayat Abu Daud itu kemah tu, mana dia ambil kira dari sudut ni pun tak boleh, dari sudut ni pun tak boleh. Cuma sudut alah kelebih tu tidaklah sampai ke tak sah air sembahyang. Sebab apa? Kalau hak tu jadi susah. Jadi susah lah kalau siapa tak sah. Kalau buat pak tak jadi dah pula. Kena start pula kau was-was orang. Tak ajak was-was. Tapi kalau ala kurang ni tak apa, jelas tu. Jelas. Dengan sebab itu ada sebut kedua-duanya itu baik.
Faman zada au naqasa, tu lebih baik. Jadi dari segi dia sebut di sini, dari segi asal air semaya tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak asal tu, iaitu hak dalam Quran tu dia menjelaskan. Apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu moleklah kita buat 3 kali. Hak selalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam buatnya 3 kali. Sebab itu perhati molek, kalau saya tulis apa di nota tu, anggota-anggota yang dibasuh. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan membasuh setiap anggotanya sebanyak 3 kali. Di tempat yang lain, anggotanya yang perlu dibasuh. Sebab apa? Kepala tidak 3 kali. Syafi'i pakai 3 kali. 3 kali. Gitu. 3 kali. Tetapi hak ramai-ramai ni, jumhur ulama, Imam Ahmad ke, Imam Malik ke, Imam Bukhari ke, Imam Abu Hanifah ke sekali ya. Hak basuh tu, hak basuh, muka basuh, tangan basuh, kaki basuh. Tapi kepala tu sapu tu tak. Sekali lah. Cuma cara hak sekali tu lagu mana? Hak tu dia akan ada bab dia lah, akan datang. Hak maksud 3 kali ni Nabi buat ni, anggota yang dibasuh. Bukan hak sapu tu, anggota yang disapu tu tak. Hak tu sekali. Kecuali nanti kita bahas lah, bila sampai tempat dia, orang kata 3 kali tu lagu mana? Tak apalah. Sini nak ayatnya, sekadar membasuh 3 kali ni, maksudnya anggota yang dibasuh. Sebab kepala tu bukan yang dibasuh, tu yang disapu. Hak maksud yang dibasuh 3 kali tu yang dibasuh, yang disapu tu tidak. Dalam riwayat ni pun dia sebut gitu. Nabi SAW juga berwuduk dengan membasuh anggota wuduknya 2 kali atau 3 kali. Hak ni lah hak selalunya. Hak selalu Nabi SAW buat lagu ni. Tapi dia tak sebut kepala sekali je. Yalah. Umum lah. Dia pakai umum. Akan datang nanti kita akan jumpa. Dia pakai hak umum ni lah. Salah satu dalil mereka itu, hak kata 3 kali, dia pakai umum lah. Gitu. Tapi bagi orang yang kata basuh tu, akan datang dia ada hak sebut basuh tu. Jelas. Sini dalam riwayat sekali dengan kita ni tidak. Tak sebut lagi. Sebab itulah mereka tidak suka berlebihan dalam berwuduk dengan melampaui perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau basuh tu lebih daripada 3, itu maknanya melampaui perbuatan Nabi. Maka jadi makruh. Jadi makruh ni kalau sekadar gitu saja, tambah gitu saja. Tapi kalau sampai membazir air, itu boleh jadi haram, masuk sebab bazir lah. Sebab bazir. Dan hak ni kalau kita tengok dalam riwayat dalam Bukhari ni pun ada, tempat lain pun ada. Ada juga sahabat-sahabat ni, Ibnu Umar dia basuh kaki sampai 7 kali. 7 kali. Ke mana pula? Hak ni maksudnya hak biasa, keadaan biasa. Tapi kalau seseorang tu dia berjalan kaki, zaman dulu kan orang jalan kaki ayam, orang kata tak pakai kasut, tak pakai selipar tu, dia basuh 7 kali tu dengan maksud bukan sebagai wuduk. Hak sebagai wuduknya 3 kali. Basuh tu mana dengan maksud nak cuci kaki, sebagai mencuci kaki. Sebab dia berjalan ni kena seluk, kena gapo kan, macam-macam lah. Terutama zaman dulu, bukannya jalan dia seperti zaman kita ni. Bila ambil air semaya, tidaklah mesti kena basuh kaki tu dulu. Walaupun kaki tu kita kata berseluk, sekat betih, tak apa, itu tidak menghalang apa ni untuk bersuci. Basuh muka sampai kat kaki tu, kat dia basuh banyak kali lah. Hak basuh banyak kali tu dengan maksud lain, dengan maksud air semaya 3 kali juga. Kalau lagu tu ada maksud lain, tak apa, ulama katakan. Tidak kata tak boleh. Misalnya kita basuh muka, tapi kalau kita depan orang tak erti, tak usah buat lagu tu lah, maka dia turut kita. Kalau orang ngaji-ngaji dia turut, orang turut. Misalnya basuh muka, kita nak suruh pasal panas kan, kita nak suruh sejuk, kita basuh 5 kali. 5 kali tu kita ingat dah 3 tu sebagai wuduknya, 2 kali tu nak sejuk muka je. Tak apa kalau lagu tu. Dengan niat wuduk tu, tak boleh. Sebagai wuduk, tak boleh lebih daripada 3. Kalau air banyak, kita pun panas, tak apalah dengan maksud tu. Bila-bila tidak kata basuh suku, bila-bila ambil air semaya tu. Tapi kita ingat
hak ni air sembahyang. 3 ni, hak ni untuk sejuk muka. Tak apa. Tapi tak sebuatlah lagu tu. Kalau saja-saja, kalau saja-saja tak molek, dia masuk dalam hak ni melampaui lah. Termasuk dalam melampaui. Jadi ini dari segi bilangan, dari segi bilangan itu dia buat. Dan hadis ini juga menunjukkan hadis-hadis seumpama inilah menunjukkan bahawa kita dalam perkara-perkara lagu ni, dalam perkara ibadat ataupun perkara-perkara yang kita tak boleh nak fikirlah dengan akal kita, kita kena berhenti dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat. Sekat tu. Tak usah kita duk mana-mana nak mereka-reka, nak berlebih, kalau lebih-lebih molek, tak boleh. Hak dia buat tu lah molek. Hak dia buat tu lah molek. Kita tak boleh kata kalau 3, kalau 7 lagi molek. Tak boleh lagu tu. Tidak akan jadi molek. Kalau kita tebal buat juga saja, lawai tokel bang. Lawai tokel tak boleh. Maksud bid'ah. Bid'ah. Kalau bid'ah ni maksudnya kalau dengan i'tikad lebih molek. Jadi bid'ah. Kalau saja dia buat tadi, dia tak ingat ke ataupun dia keliru ke ataupun dia ada maksud lain, itu tidak bid'ah. Sebab dia jelas 3 tu hak sunnahnya. Tapi kalau dia beriktikad, dia percaya bahawa hak lebih ni lebih molek lagi. Dia qiyas dengan benda lain. Kali sepinggan dengan 2 pinggan, baik 2 pinggan. Dia qiyas gitu. Tak boleh. Dan dia percaya hak ni lebih molek. Tak boleh. Itu jadi rusak jadi bid'ah lah. Itulah yang dikata jadi bid'ah. Babun la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Ada. Dia oleh kerana masa tidak mengizinkan, kita setakat itulah dulu. Soalan. Sama ada benda lain, benda pengajian pada ataupun hak berkaitan dengan wudu. Sila. Ada 15 minit ada kan? Ada kan? Jawab hati dulu. Sementara tu ada. Ya. Kita baca ni ada kita kena baca beberapa. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Doa katalah selawat. Tak ada. Ada doa, ada setiap baca goni doa ni macam tidak sahih. Ada dalam kitab kita, ada dalam kitab Ihya ke apa ada. Tapi itu tidak sahih. Ini ada soalan ni hak siapa ada ni bertulis, apakah hukum fudlah daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hukum najis Nabi sallallahu alaihi wasallam, air kencing dia ke, darah dia ke, yang seumpama itulah, apa hukumnya? Kalau nak jawab rekahnya khilaf. Khilaf. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Supaya lain-lain, supaya lain najis. Itu ada, masing-masing ada pendapat lah. Ada kata gini, ada kata gini. Tapi bagi saya sendiri, hak lebih itunya iaitu najis supaya orang lain juga. Supaya orang lain dari segi hukumnya. Dari segi hukumnya. Cuma kita tak boleh orang yang kata dia suci tu dia pegang dengan ada setengah-setengah sahabat tu dia minum air kecil Nabi. Dia minum darah Nabi, hak bekas tu kan dia minum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergilah ke mana? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak marah ke dia. Tak kata apa. Dia senyap gitu. Ini macam membenarkan kalaulah najis tentu dia larang. Dia faham situlah. Tapi bagi orang yang kata memang tetap najis, hak sahabat buat saat ni, dia kira orang ni di luar kawalan. Tak sedar ke diri ni. Orang tak sedar ke diri ni, orang tak kira. Waktu tu. Tak khabar ke diri ni. Kita tengok kebanyakan sahabat lain, bini dia kalau nak kira tak ada kawan lain lah. Biar dia tu sifat masing-masing sifat. Kalau Nabi kencing, dia tahu untuk minum ke dia. Dah molek dah. Saya nak wakar kau sahabat-sahabat hak lebih-lebih. Tak ada buat. Orang hak lebih-lebih ni lagu mana dia boleh kawal perasaan dia. Dia sayang sangat ke Nabi tu. Tapi benda ni termasuk dalam hukum gapo? Tak perlu sayang ke dia tu bukan makna buat. Tapi ada orang yang jenis hak jenis tu dia tidak sahur mana, tak sahur. Macam Abu Taibah ke apa, dia tidak sahur. Sahabat-sahabat biasa sangat.
Kalau sahabat besar-besar, ada ke buat? Kalau benda ni suci dan benda ni boleh dia ambil berkah, apakah ambil sifat belaka? Nanti akan datang ni ada dah ni. Ada dah sahabat-sahabat sifat rambut Nabi. Imam Bukhari buat kesimpulan situ, rambut tu suci, tidak najis. Tapi ada kau orang sifat air kecil Nabi? Darah Nabi? Tak ada. Hak tu Nabi sendiri pui. Ambil. Tak apa. Menunjukkan rambut tu suci. Imam Bukhari faham tu, dia nak kritik Imam Syafi'i tu. Imam Syafi'i kata kalau orang ni kalau tubuh dia suci, tapi kalau terpisah jadi najis. Jadi najis. Dia kata tak. Dia akan datang, kita akan jumpa tu. Imam Bukhari buat bab khusus. Dia ada. Maknanya kalau rambut lain ada disimpan, tapi najis ada? Tak ada. Lepas tu sahabat-sahabat besar-besar lebih-lebih bini dia terutamanya, boleh ke dia dululah kita kata. Ada ke dia simpan? Tak ada. Menunjukkan tadi hukum orang yang di luar kawalan. Di luar kawalan dia telajak tak khabar ke diri dah. Hak tu orang tak kira lagu tu. Misalnya perempuan tu kita kata anak dia jatuh telaga, dia potong gatak dalam telaga, lepas lemah ke dia, mati ke dia. Anak dia terbakar misalnya, dia pohonga lagi. Orang luar kawalan, adakah masuk bunuh diri? Tak. Sebab dia bukan dengan maksud nak bunuh diri, dia terlupa dah pasal terlalu kasih sangat kepada anak saya. Gitu, bukan masuk bunuh diri. Sebab tu Nabi senyap tu, sebab dia faham. Kalau lah kita marah pula luar kawalan dia tak patut lagu tu. Kita hukum kata bunuh diri pula, terjun tak dia. Tapi sepatutnya kalau orang tu dia orang yang waras, adalah orang yang bijaksana, dia tak akan kita, dia fikir dulu aku ni pandai benar kau tidak nak terjun ni. Dan maka bukan so jadi dua. Hak mati. Dia dah mikir. Hak tak dah mikir lah tu. Hak tak dah mikir. Adalah jangan-jangan. Sebab itu Nabi SAW bila nak buang air dia keluar rumah. Dah kalau suci pakai dalam rumah. Dia naik ada kalau suci atas lembek pun boleh apa tapi tidak, dia naik atas rumah duk buang air atas rumah. Ada. Ini semua menunjukkan supaya orang lain juga. Dan tidak boleh diambil berkat. Apa sahabat-sahabat tidak sifat? Sebab tak boleh nak ambil berkat dengan najis. Hak dia ada sifat rambut. Sebab dia suci. Rambut tu suci, bolehlah nak ambil berkat pun. Orang tak ambil berkat daripada benda hak najis. Yang kedua, adakah salat qabliyah, salat jemaat dan salat isyak? Ini pun termasuk dalam perkara khilaf. Perkara khilaf. Walau bagaimanapun dalam Abu Dawud sahih dan banyak lagi dalam kitab-kitab lain ada sebut tentang sembahyang qabliyah sebelum jemaat ini. Walaupun ada khilaf, tapi ada, dan di situ ada hadis. Jadi kita nak kata bid'ah tu bagi saya melampau sebab ada hadis. Tak boleh. Lepas tu solat isyak sebelum tu kan, kalau mengikut dalam hadis tentang kelebihan sembahyang sunat dia tak ada sebut. Hak sembahyang qabliyah isyak tak ada sebut. Memang tak ada sebut pun. Tetapi orang yang pakai, dia ada khilaf juga ni pun. Orang yang pakai macam Imam Syafi'i, dia pakai, dia pegang dengan hadis lain. Baina kulli adhanain salatun liman syaa. Itu hadis Abu Dawud dan lain-lain. Di antara dua azan tu maksudnya antara azan dan iqamah. Ada sembahyang bagi orang yang nak, antara setiap dua azan. Mana? Fahisyuk tu pun ada azan-azan juga, ada qamat kan? Jadi ada lah juga berdasarkan umum tu. Tapi orang hak tak sih, dia kata hak dalam sebut dalam kelebihan sebut tentang sembahyang sunat tu tak ada sebut. Itulah pula dia pergi situlah. Jadi mereka kata tak ada. Ada yang mengatakan tidak muakkad. Begitulah. Imam Syafi'i dia pegang hak tu hadis tu. Baina kulli adhanain salatun liman syaa. Bagi siapa-siapa hak nak. Boleh. Termasuklah juga sunat qabliyah maghrib. Tapi ramai sahabat-sahabat dan ulama-ulama dia tak say sunat qabliyah maghrib, dia kata sunat mansuh. Imam Syafi'i dia kata tidak mansuh. Gitulah. Jadi bolehlah nak pakai pada orang nak tu boleh. Ada juga hadis. Hak lagu tu kita tak boleh kata bid'ah. Khilaf. Benda lagu tu lah ada khilaf. Iaitu masing-masing ada dalil. Cuma ni rasa tak kuat dalil ni, dia tak saya pakai. Dia utamakan dalil lain. Itu khilaf orang panggil. Bukan bid'ah. Bid'ah ni tak ada dalil. Kalau tak ada dalil, sekadar tu lah.
Satu soalan lagi kalau ada buka. Ha, sila. Jadi kita maya kan. Kalau nampak rambut saya rambut tak. Asal. Asal kita tengok betul tu rambut dia lele. Ya, ya. Dia gini. Itu saja soalan. Ya. Ya, apa ni, akan datang kita akan jumpa juga, akan ada bab ni. Cuma ni lambat dah lagi kan. Mungkin ni baru bab taharah, suci pun. Bab semaya, tak apalah. Dia benda ni benda khilaf juga. Khilaf juga. Ada orang yang kata tak boleh. Masuklah Imam Syafi'i, memang dia kerahlah sikit benda gitu. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak, pakai kain kelubung biasa, tak apa. Nampak rambut jola-jola tak apa. Tak apa. Lengan ni tak apa nampak. Pakai baju biasa. Bagi dia aurat dia lebih berat lagi bila keluar di hadapan apa nama ni, bukan mahram. Aurat dalam sembahyang dia lebih ringan. Ini pakai baju biasa, baju kurung lah kita kata. Lengan pakai kain kelubung biasa, bukan telekung, kelubung biasa, nampak sikit lebih kurang. Dan pakai seluar, kaki nampak tak apa bagi dia. Akan datang kita akan jumpa. Mana ada khilaf lah. Kalau kita tengok orang buat gitu, jangan kita kata lalu. Tuhan naknya bila kita ngaji hadis ni, dia kena bersikap terbuka. Kita tahu mazhab ni banyak. Mazhab ni banyak. Kita nak buat hak moleknya, hak lebih sempurna lah. Tapi ada kalanya kita ni bukan dalam keadaan sempurna sama kan. Kalau kita bawa kain semayang, kalau kain semayang tu kotor, kalau kain semayang tu kotor, nak basuh juga. Waktu nak ambil dah apa lagi mana. Dengan sebab itu bila banyak tahu mazhab ni kan banyak faedah dia. Mazhab-mazhab ni mana jalan. Banyak tahu jalan ni bukan kau tak molek, kau molek. Kau ni tak lagi. Jam kau ni. Pergi kau ni. Gitu, itu faedahnya. Barulah ada faedah ulama-ulama ni penat lelah dia berijtihad. Ni bagi pendapat gini. Semua tu dia rujukkan tu Quran hadis. Ni kalau kita tak sepakat langsung macam kita tidak menghargai usaha dia tu, penat lelah dia. Sekurang-kurangnya ada ketika boleh pakai tu. Kau tak boleh pakai sama. Misalnya dalam keadaan tadi. Kita pergi jalan mana-mana apa? Susah. Tapi kalau orang tidak mengaji cara hadis ni, dia itu selalulah. Itu selalu tak boleh lah. Nampak kaki pun tak boleh kan. Gitu. Itulah cara ringkas. Kalau ada